Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillah ma syaa Allah la yasriqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif An-Nazim rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fi darin. Baca bismillahirrahmanirrahim. Wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman warridha kama sabat. Wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman warridha kama sabat. Wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman warridha kama sabat. Wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab fatba' sabi lal haqqi wa rahir riyab. Wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab fatba' sabil al haqqi wa tarahir riyab. Wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab fatba' sabil al haqqi wa tarahir riyab. Hayatuhu kadzal kala musam'u sumal basar bizi'ata nasam'u. Hayatuhu kadzal kala musam'u sumal basar bizi'ata nasam'u. Hayatuhu kadzal kala musam'u sumal basar bizi'ata nasam'u. Fahal lahu idrakun aw la khulfu wa inda qaw min sahafi il waqfu. Fahal lahu idrakun aw la khulfu wa inda qaw min sahafihi il waqfu. Fahal lahu idrakun aw la khulfu wa inda qaw min sahafihi il waqfu. Wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman warridha kama sabas. Wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab fatba' sabil al haqqi wa tarahir riyab. Hazaku musam'u thumma al basar bizi'atan sam'u. Fahalahu idrakun aw la khulfu wa inda qawmin saha fihi al waqfu. Wa qudratun ataf jauh atau pada wujud. Fawajibun lahu al-wujudu wal qidamu wa qudratun. Dan yang wajib pada Allah Ta'ala adalah kudrat. Nah, masuk satu lagi bahagian sifat yang wajib pada Allah Ta'ala, atau istilahnya dipanggil sifatul ma'ani. Kebanding sebelum ni dia sifatul salbi. Sifatul salbi yang pertama dulu sifat nafsi, ni sifat ma'ani. Sifat ma'ani ialah sifatun yang dalatun ala makna sabit lillahi ta'ala. Sifat yang menunjukkan di atas
satu sifat yang sabit, yang qaim, yang qadim bizati ta'ala, yang memang sabit sungguh Allah Ta'ala. Apa manakala sifat salbi, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam binafsi, wahdaniyah, lepas dia sifat adamiyah. Sifat salbi maksudnya tanggal, sifat menafikan, nak mentanzihkan Allah Ta'ala daripada perkara yang tak sepatut pada dia. Tersebut qidam maksudnya la awala li wujudi, baqa maksudnya la akhira li wujudi, mukhalafah maksudnya menafikan mumasalah lillahi ta'ala fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi wa asarihi. Qiyam binafsi maksudnya adamu ihtiyaj ila mahal dan mukhassis. Wahdaniyah maksudnya adami ta'addud. Itu semua istilahnya salbi, tanggal, nafi, tanzihkan Allah Ta'ala perkara yang tak sepatutnya. Yang ni adalah nak masuk sifat ma'ani, maksudnya sifat ni sabitun wajibatun lillahi ta'ala, yang ada bahas nanti. Dia bukan ghair daripada zat dan dia bukan ain zat, tengok itibarnya sebut nanti insya-Allah. Wa qudratun iradatun, dari seterusnya sifat Allah Ta'ala adalah qudrah, sifat kuasa. Maksudnya mesti pada Allah Ta'ala ada sifat kuasa. Atas kita bicara dalil, tak mungkin ada kita sedangkan Allah yang buat kita, yang kita asal tak ada. Nak ambil faham ni pun ambil faham pada la ilaha illallah, Allah ilah. Tentulah bila dia ilah, dia yang menjadikan kita semua makhluk ni. Takkan makhluk ni ada yang dia buat kita, yang dia buat tanpa ada kuasa. Mana mungkin? Akal tak boleh terima. Di sebuah Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala kuasa, siap, sabit. Bila qadir, iza kana qadirun, iza kana qadiran, bila Allah Ta'ala ni qadir, sabata lahul qudrah, sabitlah pada dia qudrah. Itu kaedah-kaedah nak faham ayat Quran. Yang tu pun kena ngaji kaedah khas. Kita belajar mantik ada tu, bab dilalah dulu. Tapi yang tu pun belajar ringkas je. Belajar soroh pun memang jumpa bab ni. Pasal bila sabit masdar, tentulah sabit isim fa'il. Bila sabit isim fa'il qadir, tentulah sabit zat yang muttasif bil qudrah. Satu qudrah ni atas nama dia sifat ma'ani, nak menunjukkan sifat yang sabit pada zat yang mempunyai sifat tersebut. Bila sabit qadir, tentulah zat tu muttasif bil qudrah. Itulah kaedah kita faham. Itu yang kita belajar, baik ilmu akidah, ilmu fiqh, antara perkara ilmu alat yang kita kena belajar ni, yang kena belajar saraf, belajar nahu, pasal dia satu kaedah untuk mengukuhkan cara kita ambil faham daripada nas. Tanpa ada alat tersebut, tumpul cara kita nak ambil faham tu. Nisbah kita faham Allah Ta'ala kudrat, kuasa, memang faham lama dah tu. Tapi cara nak faham tu, tambah dengan faham tu, nak orang kata apa, cerah di fikiran, melusuk di hati. Yang tu yang perlu pada alat. Alat tu antaranya bahasa, saraf, nahu. Atas akidah, kalau tak faham alat pun akidah mesti betul. Tentulah sabit kita menunjukkan yang mencipta kita ada. Dan kita dah bercara buat cipta makhluk apa ni pasal apa? Pasal ambil faham daripada la ilaha illallah, tiada la ilah melainkan Allah. Bila Allah ilah, makhluk ni takkan ada sifat ilah sama sekali. Kita makhluk, jadi mestilah ilah. Ilah tu yang menjadikan kita. Siapa ilah ni? Allah. Tentulah sifat uluhiyah ni yang tak dapat tidak sabit pada dia, tentulah dia kuasa. Pasal kalau dia tak kuasa, macam mana boleh ada kita? Itu yang sabit kudrah. Siap, sekali lalu
sebut itu. Tentulah dia kuasa. Iradatun tu pun asalnya wa iradatun, sama juga kaedah belajar syair ni, yang tu bi isqatil atif, gugurkan huruf ataf. Asalnya wa qudratun wa iradatun kan? Tapi digugurkan waw tu pasal durrah syair, ubah waw dah lain wadahnya. Wa qudratun mustaf'ilun iradatun, wa qudratun wa iradatun wa mustaf'ilun. Dia dah jadi ada taktik syair yang dia akan berubah pula tu tak betul pula dengan kaedah-kaedah sadar ajas dia tu, ngaji lain lah ilmu arut tu. Nak faham kaedah-kaedah disiplin syair dalam Arab. Wa qudratun iradatun wa ghayarat. Jadi seterusnya qudrat wa iradah dan sifat iradat. Maksudnya sabit mesti Allah bila dibuat kita, dia ilah, tentu dia khalik kita makhluk. Bila dia khalik, tentu dia qadir. Bila dia khalik, tentu dia murid. Mesti. Mana mungkin Allah khalik kita, dia ajiz. Mana mungkin dia khalik kita, dia karih. Maksudnya dia karih, karahah. Maksudnya dia buat ni dengan tanpa iradah. Mana mungkin. Subhanallah. Siap. Saya itu mudah je. Jadi kita nak faham kudrat iradat ni, orang salah pasal apa? Pasal ambil faham ada la ilaha illallah, Allah ilah, kita makhluk. Bila kita makhluk, dia khalik. Setiap khalik mesti qadir, setiap khalik mesti murid, setiap khalik mesti alim, setiap khalik mesti hayyun. Mesti. Jadi bila dia qadir, murid, bila dia qadir, murid, hayyun, alim, hayyun, tentulah dia sabit kudrat, iradat, ilmu, hayat. Itu sebut cara mudah lah. Memang macam tu pun antara bahas dalam ilmu tauhid. Dan kita belajar ni pula memang ittifaq salaf khalaf, sabit kudrat, iradat, ilmu, hayat. 4 tu biasanya rangkumkan sekali dari sisi kaedah nak mensabitkan dah kita ni makhluk, Allah tu dia ilah, tentulah dia khaliq. Setiap khaliq mesti tak tenafi mana-mana 4 ni. Tenafi satu je, idzan tafa syai'un min hazil arba'ah wahidun, satu daripada arba'ah ni lantafal adamu, apa lantafal alamu, tenafi alam ni, takkan ada alam ni, sedangkan tak ada alam ni mustahil. Pasal kita alam, kita makhluk. Itu kaedah dalil lah, kaedah dulu. Baik, kemudian wa ghayarat amran wa ilman wa ridha. Wa ghayarat amran wa tisinaf, dan ghayarat, dan berlailanlah ia iradah ni. Iradah Allah Ta'ala ni dia berlainan akan amran, akan amar, wa ilman, dan ilmu, wa ridha, dan ridha. Nak menunjukkan suruh lain, ilmu lain, ridha lain, iradah lain. Nak faham mengapa dia? Pasal nak faham semua makhluk ni takkan ada melainkan mestilah iradah Allah Ta'ala. Jadi nak bahas sikit tentang masalah iradah ni pasal apa? Pasal adakah setiap apa yang Allah Ta'ala buat Allah Ta'ala redha? Situ benda besar dia. Pasal banyak orang salah akidah dalam bab iradat ni. Dia tak mau beriman pun dia kata Allah yang takdirkan aku tak beriman. Dia salahkan Allah Ta'ala. Pasal apa? Tentulah Allah yang kendaki aku tak beriman, barulah aku jadi tak beriman. Kalau Allah Ta'ala kendaki aku beriman, tentulah aku beriman. Kan? Nampak macam bagus dia cakap. Tapi pening faham tu. Ada orang Islam dia tak semayang. Dia tahu, aku takkan boleh semayang melainkan dengan izin Allah aku tak semayang. Dengan izin Allah Ta'ala. Hai, macam bagus saja. Nampak cerita bab ketuhanan, tapi dengar macam sewil.
Memang sivil pun. Ni pasal apa tak pergi masjid ni? Macam mana aku nak pergi masjid? Dan Allah Ta'ala tak kendaki aku pergi masjid. Betul aku tak pergi. Macam nampak okey tak? Nampak okey tak? Macam ahli tauhid tak? Dia belajar ilmu sihir ke apa? Jampi panggil dia punya jin apa? Semua ini berlaku dengan izin Allah. Padahal dia yang buat sihir. Faham izin tu apa? Seolah-olah Allah restu lah. Kalau orang tak izin, takkan jin semua bantu dia. Takkan berjadi sihir yang dia buat ni. Semua ni berlaku dengan izin Allah. Jadi macam kita faham. Faham izin ni, dapat restu lah. Orang tak lari redha lah. Nanti tak. Pasal apa? Bak izin, bak redha, bak restu, bak menentu berbeza. Itu yang dia sebut 4 perkara: iradat, amar, ilmu, redha. Prinsip dia sebut wa ghayarat, berbezalah ia, membezalah oleh iradat. Ghayar ada fa'alat, maksudnya terbeza sangatlah oleh iradah akan amar, akan ilmu dan redha. Amar sebelum ghayar, iradah maksudnya kehendak, amar suruh, ilmu tahulah bahasa kita, redha bahasa redha juga lalu pakai izin, dengan mana restu, mendapat ganjaran daripada Allah Ta'ala, direstui oleh Allah Ta'ala, tu redha lah. Nak menunjukkan iradah, ilmu, amar dan redha ni empat ni beza. Tak semestinya apa yang Allah Ta'ala kendaki Allah Ta'ala redha. Macam mana nak tahu dia redha tak redha? Tengok dia amar tak amar, dia suruh tak suruh. Kalau perkara dia tak suruh, tentulah dia tak redha, walaupun dia kendaki. Boleh faham? Nak sebut sekali lalu tu, Fir'aun. Siapa bagi jadi Fir'aun? Allah lah bagi jadi Fir'aun. Allah suruh tak Fir'aun jadi Fir'aun? Mana tahu? Kerana dia hantar Nabi Musa. Kalau dia hantar Nabi Musa, menunjukkan dia tak suruh Fir'aun jadi Fir'aun. Tapi Fir'aun jadi Fir'aun tak? Fir'aun jadi Fir'aun tak? Fir'aun jadi Fir'aun lah. Siapa yang menentu Fir'aun jadi Fir'aun? Allah lah. Takkan robot pula. Takkan Fir'aun sendiri yang perintah Fir'aun jadi Fir'aun. Allah lah yang memang kendakkan Fir'aun jadi Fir'aun. Adakah Allah Ta'ala perintah supaya jadi engkar akan Nabi Musa? Orang tak suruh. Untuk orang Ta'ala perintah tak Fir'aun jadi Fir'aun? Orang Ta'ala tak suruh Fir'aun jadi Fir'aun. Orang Ta'ala suruh Fir'aun taat pada Nabi Musa, taat, beriman dengan Allah Ta'ala. Orang Ta'ala tahu tak memang Fir'aun jadi Fir'aun? Mestilah dia tahu. Takkan dia tak tahu Fir'aun jadi Fir'aun. Tapi orang Ta'ala redha tak Fir'aun jadi Fir'aun? Pasal apa dia tak redha? Dia tak pernah suruh Fir'aun engkar dan mengaku Tuhan. Pasal apa? Pasal nak tengok redha, izin. Kalau izin dengan mana restu, mesti padukan dia dengan amar. Kalau orang Ta'ala tak suruh, tak redha. Tentu orang tak semayang. Banyak orang kata, aku tak semayang ni semua takdir orang Ta'ala juga. Aku tak semayang pun dengan izin ni juga. Ni sedap je tu. Tentu orang macam tu labuh sekali. Bagi sekali. Kenapa kau labuh aku? Kalau orang Ta'ala tak izin aku, takkan aku boleh labuh kau. Dia guna bahasa kita labuh dia balik ya. Tapi labuh orang tak bagus kan. Bagi betul cara baik lah, tapi cara kasar lagi tu lah. Nak faham apa? Salah tu, tak betul tu. Maksudnya apa? Sesat tu fahaman macam tu. Tak semestinya apa yang kita buat tu Allah Ta'ala redha dan izin. Izin dengan mana redha di situ masalah. Banyak perkataan izin ni selalunya izin, cuma redha suku kan. Izin tu selalu yang orang pakai. Orang Melayu ni banyak pakai izin. Semua tu biiznillah, 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 biiznillah. Faham izin tu restu. Pencuri pun dia mencuri. Berjaya tak? Berjaya tak? Berjaya. Jadi kita apa? Alhamdulillah kita berjaya mencuri. Siapa? Sambung.
dengan izin Allah. Apa dia? Apa dia? Dengan izin. Untuk Allah Ta'ala redha orang kamu mencuri ni. Betul? Dengan izin. Izin dekat mana restu, kacau dia. Tak diizin oleh Allah Ta'ala. Kalau tak izin akan jadi. Yang tu ayat mengelirukan sikit. Jaga sikit. Artis pun pakai seksi-seksi, dapat pula anugerah pelakon seksi terbaik. Ada tak ada punya bahasa yang lain. Contoh je. Macam mana? Dia pun pegang trofi naik atas pentas, Bismillahirrahmanirrahim, dengan lafaz Alhamdulillah, saya bersyukur kerana Allah Ta'ala telah mengizinkan saya untuk memenangi anugerah ni. Kepala otak engkau. Ni biasanya izin ni banyak jadi kecoh orang-orang yang salah dengan syariat, tapi dia faham apa yang berlaku tu dengan izin Allah Ta'ala. Jaga sikit. Jadi izin dengan mana redha di situ memang salah. Itu salah ke? Salah. Memang dia jadi jahat tu mesti dengan kehendak Allah Ta'ala jadi jahat. Allah Ta'ala tak pernah suruh jadi jahat. Allah Ta'ala tak pernah redha dengan jahat. Kalau izin Allah Ta'ala memang tak izin dia jadi jahat. Izin dengan mana redha. Kalau izin dengan mana iradah, memang Allah Ta'ala kendaki kau jahat. Pasal kau dah pilih jahat, kau dah pilih jahat. Allah Ta'ala dengan kehendak dia bagi engkau untuk engkau jadi jahat tu, tapi tak bermakna dia redha untuk engkau jadi jahat. Setengah-setengah ulama kita dia buat bandingan ni, umpama bawa kereta lah kan. Kalau kita bawa kereta masuk parit, salah sama? Salah kereta, salah enjin, salah kita lah. Pasal kita yang buat pergi masuk parit buat apa? Kita tidur buat apa? Pergi langgar orang buat apa? Untuk nak banding apa? Dah dibekalkan kederat dan kehendak. Jangan salahkan bekal dan kehendak yang diberi kat kita untuk menyalahkan siapa membekalkan kuasa dan kehendak kepada kita. Allah memang dia beri kita kederat, dia beri kita pilihan. Dah kita pilih benda jahat, jangan salah Allah Ta'ala di atas kejahatan yang kita pilih. Pasal dia tak pernah suruh kita untuk buat benda jahat. Situ yang kenapa dibahas di sini. Dia nak kata iradat ni lain daripada amar, lain daripada ilmu, lain daripada ridha. Semestinya apa yang berlaku dengan iradah Allah Ta'ala, semestinya berlaku semua dengan ilmu Allah Ta'ala, mesti. Tapi untuk redha dan amar apa? Memang Allah Ta'ala yang setiap yang berlaku mesti kehendak, kudrat, iradat mesti. Tapi ada perkara larangan dan suruhan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak pernah redha dengan benda yang dilarang. Itulah prinsip dia, nak ambil faham. Wala yarda li ibadihil kufr. Banyak ayat Quran seumpama itu nak menunjukkan walaupun Allah Ta'ala kendaki, tapi tak semestinya apa dia kendak tu dia redha. Pasal pandang pada sudut dia suruh tak suruh. Selalunya ada perbandingan untuk empat-empat ni. Contoh misalnya Sayyidina Abu Bakar, Allah Ta'ala memang kendaki Sayyidina Abu Bakar jadi Sayyidina Abu Bakar. Memang Allah Ta'ala tahu Sayyidina Abu Bakar jadi Sayyidina Abu Bakar. Memang Allah Ta'ala perintah Sayyidina Abu Bakar untuk beriman, dan Allah Ta'ala redha Sayyidina Abu Bakar jadi beriman. Sayyidina Abu Bakar semua cantik Fir'aun, Allah Ta'ala tak pernah. Allah Ta'ala memang Allah yang bagi jadi Fir'aun, Allah Ta'ala yang kendakkan Fir'aun jadi Fir'aun. Tapi Allah Ta'ala memang tahu Fir'aun jadi Fir'aun. Allah Ta'ala tak pernah suruh Fir'aun jadi Fir'aun. Pasal dia hantar Nabi Musa untuk suruh beriman, dan Allah Ta'ala tak redha Fir'aun jadi Fir'aun. Boleh faham? Allah Ta'ala memang kendaki Nabi Sayyidina Abu Bakar untuk jadi beriman. Allah Ta'ala tak suruh Sayyidina Abu Bakar kufur. Allah Ta'ala memang tak redha Sayyidina Abu Bakar kufur.
Allah Ta'ala memang tahu Sayyidina Abu Bakar takkan kufur. Okey, selesai. Mudahnya tu. Kalau ke Firaun tadi, Allah Ta'ala memang dia yang jadikan Firaun. Allah Ta'ala suruh Firaun beriman. Allah Ta'ala memang tahu Firaun memang dia kufur, dan Allah Ta'ala tak pernah redha kufurnya Firaun. Jadi maklumat yang seperti itu. Jangan bila faham iradah, hentam sekali dengan redha, walaupun Allah Ta'ala tak suruh itu, bubuh juga redha. Bagi kelabu asap sikit, guna perkataan izin. Okay. Bahasa kitab memang redha, Melayu memang banyak pakai izin, Arab pun guna pakai izin. Cuma izin ni dia bermasalah apabila diartikan dengan makna redha berbanding dengan izin dengan iradah. Kalau izin dengan makna iradah, tak apa, kita boleh hidup dengan izin Allah Ta'ala. Tak apa, kita boleh mengaji taat ni semua dengan izin Allah Ta'ala. Dengan izin dia lah kita jadi begini. Tapi kalau kata orang ni tak semayang, semua ni takkan berlaku melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Ai, kacau tu. Lihat, izin tu hati-hati sikit letak izin. Banyak kalau dekat orang Melayu ni gunakan izin ni, pemimpin, artis, Tok Bomo selalu pakai ni untuk jenis silat menyelap. Silat menyelap, faham? Menyelap yang panggil aku Syekh Abdul Qadir Jilani. Sedap dia. Tidak akan berlaku semua ni melainkan dengan izin Allah. Sedap dia. Ampun sekali. Izin tempat-tempatnya tu bahaya. Ilmu-ilmu yang salah, ilmu Tok Umar ni, lagi pemimpin-pemimpin buat salah, tengok menang juga pilihan raya. Macam mana? Alhamdulillah kita menang. Takkan dapat kemenangan ni melainkan dengan izin Allah. Oh, sedap je. Buat kena besar lah tu. Oh, menang majoriti 2/3. Tupuk bang kompak. Apa? Untuk pemimpin dia cakap lah, alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala kita menang. Agak dia buat bola apa macam tu, balak pun dia sapu dengan rasuah hari, seolah dia buat ni dalam dapat restu dia. Ni urur-urur yang ada. Apa masalah dia? Akidah. Kau tak faham iradah tu dengan redha. Apa beza? Iradah dengan izin. Sedangkan iradah benda lain. Pasal iradah dia ghayaras amran wa ilman wa ridha. Tu suku-suku satu-satu tu. Siap. Dan berbezanya ni kama sabat, seperti punya sabit ia. Apa yang sabat tu? Sabat tu ialah mughayaratu iradah baina mughayar al-mughayar. Kama sabat tu apa sabat? Subutul mughayarah bainar iradah wa amrin wa ilmin wa ridha. Kama sabat seperti punya subut ia apa? Ia faham ghayarat tu. Kama sabat seperti mana sabit ia mughayarah iradah baina amri wal ilmi wa ridha. Seperti mana subutnya perbezaan antara iradah dan ilmu, dan amar dan juga ridha. Siap. Lagi wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab fatba' sabilal haqqi wa tarahir riyab. Wa ilmuhu atau daripada, kalau atau dekat, wa iradah, wa ira wa qudratun wa iradatun wa ilmu wa ilmuhu. Kalau atau jauh, wa ilmuhu atau daripada al-wujudu fawajibun lahul wujudu wa ilmuhu fawajibun ilmuhu. Siap. Itu pun asalnya fawajibun al-ilmu, datang gahu tu darah syair. Patutnya atas datang sifat tak payahlah guna domain. Macam-macam cara tu kalau bicara bab-bab arut tu. Wa ilmuhu, dan ilmu dalam maksudnya sabit wajib ilmu. Ilmu ni apa? Sifat yang dengan ilmu ni yang kasyifu kullu syai', nyatalah pada Allah Ta'ala setiap sesuatu. Kita kan jumpa ni istilah takluk-takluk kita sebut dulu. Yang ni sekali lalu takrif saya sebut, begitulah.
Dan sabit ilmu Allah Ta'ala. Dan mestilah bila sebut kudrat iradat ilmu ni, mesti nak syarahkan kudrat iradat ilmu. Itu juga hayat kudrat sama basar kalam nanti, mesti syarahkan dia dengan sifat nafsiyah dan juga salbi. Apa maksudnya? Ilmu Allah Ta'ala wujud, sabit ilmu dia kidam, ilmu dia baqa, ilmu dia mukhalafah lil hawadis. Pasal ilmu dia macam mana? Bukan dengan iktisab. Ni yang khas dia nak sebut itu. Ilmu dia mesti mukhalafah dengan ilmu hawadis, dan ilmu dia qaim bizatillah. Dia tak perlu apa-apa sebab untuk dapat ilmu, dan ilmu dia wahid, dia saja bersifat ilmu. Makhluk semua jahil, makhluk semua tak ada ilmu. Memang kita pun la ilma lana illa ma'alam ta'ala. Tak ada apa pun, kita jahil. Kalau ada pun, tiada apa kat kita pengetahuan melainkan apa yang Allah Ta'ala beri. Itu akidah kita. Ilmuhu ni wala yuqalu muktasabun, tidak boleh dikatakan muktasab. Wala yuqalu ilmuhu, tak dikatakan ilmu Allah Ta'ala ni muktasab, diusahakan. Maksud usaha ni dengan Allah Ta'ala uji, cuba, dia nazar, ada dilalah, ada petunjuk, ada sesuatu, barulah Allah Ta'ala dapat nyata sesuatu nisbah dia dengan apa dia buat pada makhluk. Subhanallah. Itu masalah iktisab. Antara istilah kasab ni, apa dia? Kena belajar dulu, kena ngapai dulu, kena ngulang dulu, kena fikir dulu, kena muzakarah dulu. Apa lagi? Kena ambil masa dulu, kena panjang masa dulu, kena ujian dulu, kena test dulu, kena cuba dulu. Lepas tu kena perlu diperingatkan dulu, baru boleh dapat ilmu. Subhanallah, subhanallah. Tidak, Allah Ta'ala ilmu dia qadim, baqa, qaim bizat, wahdaniyah. Dia saja bersifat ilmu. Ilmu dia bukan macam hawadis. Hawadis yang perlu masa, sebab, kena ada guru, kena ada dilalah, kena ada petunjuk, kena nazar, kena fikir, kena proses, ada masa, panjang masa pula tu dah dapat ilmu. Itu ilmu baru, ilmu hadis. Jadi yang kita sebenarnya bukan ilmu, kita jahil. Ilmu hakiki, zati, alim Allah. Siap. Jadi ilmu wa ilmu wala yuqalu muktasab. Siap. Jelas tu ada. Satu kalau ada ayat-ayat Quran yang nunjuk kata seolah-olah Allah Ta'ala ni dia buat sesuatu tu untuk, dengan sebab tu dia dapat mengetahui sesuatu. Salah akidah tu. Liya'lama man yakhafu bil ghaib, liya'lama man yakhafu bil lima liya'lama man, apa raja-raja penduduk sebut, liya'lama allazina jahadu, supaya orang Ta'ala tahu siapa yang mujahadah. Jadi orang Ta'ala bagi uji-uji tempat-tempat ayat Quran yang bunyi gitu. Liya'lama baik, tak pergi langsung kat situ. Dan kata kalau tengok ayat Quran sekali lalu dengan terjemah, ada tempat-tempat yang boleh mewahamkan seolah-olah Allah Ta'ala ni perlu pada uji, cuba, buat sesuatu, barulah dia akan nyata sesuatu pada dia. Subhanallah. Semua ulama tafsir dalam ayat-ayat Quran macam tu ditakwilkan ilmu yang kata liya'lama man yakhafu bil ghaib tu liya'lama ilma zuhurin, supaya Allah Ta'ala nak menzahirkan dengan ilmu yang zahir, supaya zahir kat kita, supaya terzahir kat kita bahawasanya Allah ni tahu perkara ghaib. Bukan Allah dengan sebab dia uji tu, dengan tu dia akan tahu siapa di kalangan kita, orang beriman, orang sabar, orang yang bermujahadah. Subhanallah. Allah Ta'ala bukan macam tu. Itu dia bagi prinsip kita belajar akidah ni. Belajar kita tengok ayat Quran nanti, jangan duk sewil faham macam faham Wahabi, ambil faham zahir ayat tu, boleh kufur akidah tu pasal faham iktisab. Siap.
Jadi fatba' sabilal haqqi wa turahir riyab, ikutlah jalan yang benar. Yang tu takmilah baik ya, istilahnya. Istilah takmilah ni dia hanya nak menyempurnakan bagi ayat syair tu penuh. Kalau ikut wa ilmuhu wala yuqalu mutasab, selesai lah. Lepas tu hayat lah pula. Tak didatangkan fatba' sabilal haqqi. Oleh kerana itu, boleh kata fa tu sababiyah, sebab di atas kata ilmu Allah Ta'ala ni la yuqalu muhtasab, sebab demikian itu itba' sabilal haqqi, kamu ikutlah jalan yang benar. Lepas tu watrah, campakkanlah riyab. Riyab tu jamak daripada raibah, raibun, raibatun, raibatan ni riyab, segala keraguan, segala raib, segala macam jenis keraguan berhubung dengan ilmu Allah Ta'ala, campak. Apa keraguan-keraguan yang ada ni? Kalau tengok yang kita disyarahkan, ada setengah fahaman manusia, dia kata Allah Ta'ala dia hanya tahu ilmu cara ijmali, tapi Allah Ta'ala tak tahu tafsili. Tu semua ayat kufur tu, jaga tu. Allah Ta'ala ni tahu ilmu ijmali, tak tahu tafsili. Maksudnya Allah Ta'ala tahu yang ringkas umum, Allah Ta'ala tahu hanya umumi, dia tahu tak tahu yang khususi. Subhanallah. Allah Ta'ala ni zahir batin semua dia. Hak batin pun macam zahir, hak akan datang pun macam lah ni, hak dulu pun macam sekarang, sekarang ni pun dulu kini akan datang, pada Allah Ta'ala sama, tak ada beza sikit pun. Martabat inkishaf punya ilmu dia sama ada hak dulu yang sedang ataupun yang akan datang, hak zahir ataupun batin, yang ijmali ataupun tafsili. Pada Allah Ta'ala ilmu dia inkishaf, istilahnya nyata, terang, jelas. Pula tu bukan terang jelas, ternyata, terjelas. Dengan mana ter tu maksudnya sedia, azali lagi, qadim. Ilmu dia tak ada satu pun apa yang tersembunyi pada ilmu dia. Pasal kita ni semua dalam ilmu dia. Mana mungkin ada sesuatu yang missing, ada sesuatu yang terlepas pandang daripada ilmu Allah Ta'ala. Subhanallah, subhanallah. Yang ada langsung silap akidah itu. Betul faham Allah Ta'ala ni, tak ada apa terlepas. Macam mana? Hadir dengan hati apa? Engkau alim ya Allah, Engkau mengetahui, anta Allamul ghuyub. Aku ni apa? Aku yang jahil, selalu lupa Engkau memandangku, Kau melihat aku atas cara ilmu. Kau tahu aku. Mana mungkin kita dia tak tahu. Tapi kita punya perangai kadang macam munafik, macam Allah Ta'ala tak tahu perbuatan kita, menyorok. Boleh kita buat salah, buat benda-benda salah ikut nafsu. Macam Allah Ta'ala ni tak tahu apa yang kita buat, yang buat pasal tu. Istighfar balik, syahadah lain, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sadaqallahu wa rasuluh, astaghfirullahalazim, astaghfirullah rabbi. Minta ampunlah di atas bodohnya kita terikut dengan apa was-was daripada syaitan, sampai ada perasaan, ada lintasan seolah-olah Allah Ta'ala ni tak tahu apa kita buat. Dengan makhluk kita boleh menyorok, seolah-olah kita boleh menyorok dengan Allah Ta'ala, tak ada perasaan pun dia tahu hal kita. Astaghfirullahalazim, astagfirullah. Inilah ajaran ulama-ulama akidah kita. Dosa yang paling banyak kita ni lah dosa apa? Dosa bodoh dengan akidah ni. Dosa akidah kita tak ada apa? Tak ada ihsas dengan Allah Ta'ala. Kita tak idrak dengan Allah Ta'ala. Kita tak tauhid dengan Allah Ta'ala. Tak ada syuur, tak ada hasa, perlama hasa Isa. Tak ada ihsas. Tak berasa langsung, tak sedar langsung ke Allah Ta'ala. Yang inilah kita banyak kena istighfar. Pasal yang inilah paling banyak kelalaian kita masa kita duduk dalam dunia ni. Satu, kena keluar daripada ghaflah ni. Wala takum minal ghafilin, wala takum minal ghafilin, wala takunu kallazina nasullah. Jangan jadi macam orang yang lalai dengan Allah Ta'ala. Jangan lalai dengan Allah Ta'ala. Lalai dia istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, la ilaha. Tambah dengan lalai tu, ada pula kecenderungan nak buat maksiat, nak buat dosa. Dah buat dosa pula tu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadilah orang-orang yang beriman yang Allah Ta'ala kata orang mereka ni, idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Kalau buat jahat sekali pun ataupun buat zalim atas diri kita,
ambil songlap duit sana sini, kecoh orang gini tipu, putus rasa percaya. Zakarullah, teringat ke Allah Ta'ala. Ya Allah Allamul Ghuyub, kita ni dah buat salah dengan Allah Ta'ala, ambil hak orang tu suku, apa nak buat? Fastaghfaru li dzunubihim, maka dengan sebab teringat Allah Ta'ala ni, minta ampun Allah Ta'ala. Tu besarnya belajar ilmu tauhid, supaya boleh alim, kenal Allah Ta'ala, boleh arif dengan Allah Ta'ala, buat salah pun boleh balik ke dia. Kalau orang yang tak faham Allah Ta'ala, macam mana nak balik? Dia takkan ada jalan nak balik, saya tak tahu jalan nak balik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadi kita orang tawabin, orang yang nak suka bertaubat ni, mutatahhirin, nak bersihkan diri kita daripada dosa zahir, dosa batin. Dan dosa zahir batin ni, dosa batin lah paling banyak kita. Pasal apa? Banyak kita lain daripada Allah Ta'ala, banyak kita tak tauhid Allah Ta'ala, jadi syirik pula dengan Allah Ta'ala. Bahkan kita duk isyrakkan Allah Ta'ala ni nisbah wujud dia, nisbah sifat kamalat dia kepada masih Allah ni. Kita tak rasa bahawa Allah yang bagi ada kita. Salah besar tu. Itu istilah kufur tu, terhijab kita dengan Allah Ta'ala tu. Astaghfirullah Rabbi, minta ampun balik atas lalai kita, cuai kita, apa, ikut kita, was-was syaitan, telunjuk syaitan. Yang syaitan ni, dia memang ajar kita supaya lupa dengan Allah Ta'ala, kufur dengan Allah Ta'ala, syirik dengan Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Baik, hayatuhu situ dulu. Part 7 ada soalan? Jadi kudrat, iradat, ilmu. Nak balik hujan kan, baca lagi. Hayatuhu kada kalamus samu. Hayatuhu wa hayatuhu, maksudnya wal hayatu sama juga. Apa istilah dia? Isqatil atif, gugurkan huruf ataf. Saya dah sebut banyak kali itu, tak tahu lain kali. Kalau ada batu saya balik saja. Ngaji kena macam tu. Baru nak tengok ada akal tak ada akal, kau punya tidur punya sepak sekali. Lalai. Bila nak pandai? Ulang 10 kali tu tak ingat. Pojah sekali. Oh tahu. Yang itulah yang perlu muzakarah. Aku lupa lah istilah, aku lupa lah. Ingatlah, tulislah, dobitlah. Isqatul atif, isqatul atif, isqatul atif, isqatul atif. Ulang banyak kali. Wahaya tu macam mana nak pandai ya? Mengajilah lama sikit, baru 2-3 hari, baru 3 kali jumpa nak tengok alim ulama. Oh, senang banyak kau. Bukan nak dengki tak, tapi memang proses ilmu macam tu. Saya dulu pun kena empuk berkali pun nak pandai. Bukanlah balas dendam pula, empuk apa pula. Tak ada lagi tu. Tapi memang proses ilmu macam tu. Ilmu ni kalau mengaji duk steam, relax je, duk rasa pandai lah. Kena hogah sekali, bodoh-bodoh. Bodoh tu nak mengaji. Apa cerita ni? Hayatuhu, wa hayatuhu. Sabit hayat pada Allah Ta'ala. Satu, bila sebut kata la ilaha illallah, Allah ilah, kita ni bukan sifat ilah, makhluk tak ada sifat ilah. Untuk mestilah kita makhluk, Allah khalik. Setiap khalik mesti kudrat, iradat, ilmu, hayat, mesti ya. Seterusnya kaza, macam itulah juga. Bila sebut kaza ni, maksudnya kama wajaba lahul kudrah wal irada wa ilmu wal hayatu al kalamu, wajibun lahul kalamu. Seperti demikian juga kalam. Kalau kita ambil situ aja, kazal kalamu, kaza tu khabar muqaddam, al kalamu tu mubtada muakhar. Seterusnya ialah al kalamu kaza. Maksudnya yajibu lahu ta'ala. Ataupun sebut je kata hayatuhu kadzal kalamu sam'u wa kadzalikal kalamu wal kalamu kadza. Sama juga isqatil atif, gugur huruf ataf juga. Tu kebolehan i'rab banyak-banyak tu
Bang ngaji lama sikit pun nak pandai tu. Saya goreng lain style pula, hamba tak faham pula. Ni cara buat cak kotiau, tu buat cara kotiau basah. Dah hamba pening pula. Padahal tu lah tu. Apa dia? Hanya tu saja sebut turuk i'rab. Ayat tu kadzal kalamu. Macam itulah juga kalam. Jadi asalnya wajibun lahul kalamu. Itu juga sifat kalam. Jadi yang sebut kalam siapa? Pasal Allah Ta'ala dah dia ilah, makhluk bukan ilah, tentulah pada dia segala sifat kamalat sabit pada dia. Antara kamalat tu kudrat, iradat, ilmu, hayat, mesti tak boleh nafi sama sekali. Bahkan semestinya antara kamalat tu adalah sama, basar, kalam. Satu disebut dengan kaza. Pasal kaza ni, kalau uslub tulis dalam bahasa Arab, kalau sebelum kaza ni kudrat, iradat, ilmu, hayat, ittifaq, nas apa? Nakli, akli. Akal pun takkan boleh nafi kebolehan atau kemestian, bukan kebolehan, kemestian wajibnya kudrat, iradat, ilmu, hayat. Empat ni dalil dia sangat kuat untuk sabit pada Allah Ta'ala. Bahkan dengan akli saja dah cukup mensabitkan sifat ni pada Allah Ta'ala, apatah lagi ada naklinya. Saya tak sebut kebanyakan Quran. Kalau sebut sekali lalu hayat, huwal hayyul qayyum. Kalau ilmu, la ilma lana wa huwa samiul alim. Alim tu fokus dia. Kudrat, iradat, yuridullahu bikumul yusr. Kudrat, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sekali lalu sebut. Semua kita belajar ni semua ayat Quran belaka weh. Bahkan dia dengan nakli, akli. Akli pun tak boleh nak nafi. Takkanlah Allah dia ilah, dia yang khalik kita. Takkan dia khalik kita tapi dia mati. Takkan dia khalik kita, dia tak ada ilmu. Takkan dia khalik kita, dia tak ada iradah. Takkan dia khalik kita, dia tak ada kuasa. Bodoh apa gitu. Kan dalil akli tu impossible. Dia buat kita sedangkan dia mayat. Subhanallah. Mana boleh kita yang mayat? Ni hidup, dia yang bagi hidup kita. Baik, jadi antara sifat kesempurnaan semestinya lah sama, basar, kalam. Kalau sebut kaedah berfikir, alam ni, kalau nisbah buat lah, kalau nisbah kita sebut fikir dari sisi kaedah buat, ni sebut dari sudut berfikir, perlukah untuk membuat sesuatu kebolehan bercakap? Nak membuat perlu ke bercakap? Tak kerti fikir, maksudnya bengap lah tu. Tak kerti kaedah berfikir. Hamba kau nak buat meja, perlu ke bercakap nak buat meja? Perlu. Apa yang hamba mesti ada untuk buat meja? Perlu hidup, perlu ilmu, perlu ada kehendak, perlu ada kederat, perlu bercakap. Kalau tak bercakap tak jadi meja. Bodoh apa? Boleh faham saya cakap apa? Perlu tak mendengar untuk buat meja? Buat pekat tak boleh buat meja? Kadang-kadang yang tu nak fikir pun lembab. Pasal kita tak pernah, kita punya kau yang fikir memang terbatas. Dah diajar cara berfikir, baru boleh berfikir. Ulama kita, dia orang lama lah, dah suluh dengan akal tu, ya, akli, nakli. Yang bab ni Wahabi tak kerti mikir. Wahabi lah, Wahabi memang tak kerti mikir. Dia boleh kata ni falsafah. Weh, ambil pada Quran lah weh. Cuma cari dengan munasabah akli je sikit. Apa nak sebut. Jadi kalau ikut dari sisi keperluan, tak perlu bercakap untuk buat sesuatu, tak perlu mendengar untuk buat sesuatu. Bahkan melihat pun sebenarnya untuk buat sesuatu tak perlu melihat. Orang betul boleh buat bakul lah. Kenapa dia boleh buat bakul sedangkan dia tak melihat? Kita yang melihat pun tak boleh buat bakul. Siapa boleh buat bakul? Boleh? Tak ada nak bagi, nak suruh buat. Ayam bakul, ayam tikar. Ayam tikar pandai. Dia siap boleh buat corak lagi. Dia buat corak bunga. Dia ambil ni merah, ni biru, ni hijau. Dia tahu letak kat mana. Kita yang mata celik pun duk silap. Jadi soal, perlu tak melihat untuk nak buat sebenarnya? Sebenarnya tak perlu mana. Tapi
Kalau tak melihat buta, masalah tak buta? Masalah tak masalah buta? Tak ada saya nak buta yang mata apa? Tadi untuk berfikir tu bahasa saya macam tu. Perlu tak mendengar? Perlu tak bercakap? Untuk sifat sempurna tak sifat ni? Kalau orang Ta'ala buta macam wuduhnya dengar. Dia tambah pula ada Quran, wa huwa samiul basir. Kalam Allah Musa. Memang ada dalam Quran. Itu yang sabit sama basar kalam. Sekali lalu untuk menunjukkan kenapa sifat-sifat tu sabit. Tapi nak banding dengan kudrat iradat ilmu hayat, empat ni tu tak ada Al-Quran. Andai kata tak ada Al-Quran sebut pun mesti kudrat iradat ilmu hayat. Tapi kalau sama pasal kalam, kekuatan dia kalau nak sabit dengan akal tak kuat. Untuk kuat pasal apa? Pasal sabit dalam Quran pun kata, satu kita kata sabit sifat ni pada Allah Ta'ala, sama pasal kalam. Satu dalam Antamu Ibrahim pun disebut apa? Wa kadza yajibu lahu ta'ala as-sam'u wal basaru wal kalamu. Kudrat muta'alliqatani bil mumkinati, kudrat irada ilmu sama. Macam mana disebut belakang? Wa amma burhanu wujubi sam'i wa bal basari wal kalami lahu ta'ala fal kitab wa sunnah wal ijma'. Yang tu disebut wa kitab wa sunnah wa ijma'. Yang depan ni tak sebut pun. Disebut burhan aja. Nak menunjukkan apa? Dengan akal pun dah cukup. Tak. Kalau tak ada nas saya sebutlah, memang masyhur sangat nas. Tapi kalau sama pasal kalam macam mana? Wa kitabu wa sunnah, maksudnya akli tak kuat. Tapi memang boleh pun berfikir, mestilah ada pada orang Ta'ala sifat mendengar, bercakap dan melihat, takkan berlaku di sebaliknya. Jadi kita dah berfikir apa? Kalau dia tak sama, tentu dia bisu. Kalau dia tak basar, tentu dia buta. Kalau dia tak kalam, tentu dia bisu. Subhanallah, tu sifat mustahil. Kalau gitu, sabitlah sama basar kalam. Tapi memang bahas kita akidah pun nak menunjukkan kudrat iradat ilmu ayat. Empat ni berbanding dengan sama basar kalam, jauh bumi dengan langit. Dari sudut keupayaan berfikir untuk mensabit yang empat ni berbanding dengan tiga. Kan? Satu tiga ni tak dapat tidak. Nak menguatkan dia perlu pada kitab wa sunnah, Quran, hadis Nabi, wal ijma'. Ya. Satu yang dia kata sumal basar bizi atana samu. Kemudian basar bizi dengan ini apa? Salasah ni. Zi tu isi isyarat. Dengan ini dia tak guna hazi, pasal hazi jadi ada bizi, zi titih. Tu belajar isi syarah lain lah. Zi tu salah satu isi syarah. Mana zihi, tih. Ngaji lama sikit lah, ngaji Jurumiyah je tak jumpa tu. Tu ngaji apa tu? Mutamimah ada. Ngaji Mutammimatul Jurumiyah. Dengan ini apa? Salah tiga ni sama asal kalam ni. Atana samu, datanglah akan kita asamu oleh sama. Maksud apa? Maksud samu tu dalilus samu, oleh dalil sama. Jadi al-kalam asamu, samu yang pertama itu adalah sifat sama. Samu yang kedua adalah Al-Quran, dalilus sama. Apa dalil sam'i? Quran, nas maksudnya. Atana samu tu panggil lagi atana tu maf'ul, datangkan kita oleh samu. Tu dia kata tiga ni telah datangkan kita oleh dalil sami'. Itu terjemah tu, dia terjemah bukan sebarang terjemah tu, terjemah ikut maksud yang dikendaki daripada kotak Arab as-sam'u tu. Fahallahu idrakun aula khulfu wa inda qaumin sahha fihi alwaqfu. Kena habis juga pasal dia kaitan dengan apa kita bicara ni. Jadi bila sabit sama pasal kalam, Allah Ta'ala membawa
Orang Ta'ala ni bau tak? Tak bau. Untuk dia tak tahulah busuk ke wangi ke apa. Dia yang buat wangi busuk semua kan. Durian bau durian, dia melimau bau limau, burung bau burung, ayam bau ayam, itik bau itik, kambing bau kambing, lembu bau lembu. Betul tak? Dia membau tak? Takkanlah dia tak bau. Dia yang buat bau. Boleh? Faham tak saya? Membau tak? Tak tahu. Nampak mengap apa tak tu? Mengap tu koi. Dia membau tak? Dia cipta bau. Dia bau. Takkanlah dia tak bau. Boleh? Faham saya sebut tu? Bagi jawab soalan tu dulu. Dia membau tak? Betul dia merasa tak manis, masam, pahit? Ada tak sifat rasa dia? Istilah rasa tu taste lah kan kat kita tu. Ada tak deria rasa tu? Kalau dia melihat, dia mendengar, dia bercakap, dia membau tak? Tu dia merasa tak manis, masam, pahit? Siapa buat manis, masam, pahit? Durian air wai lain, musangking lain, di 24 lain, cini lain, bunga merah lain, udang merah lain, tangkai merah lain, batimah lain. Tahu nama durian banyak. Duduk tempat durian Kelah Hulu. Di 99 ada 99 IOI 101 99 ada. Siapa yang buat manis durian lain-lain tu? Jadi orang Ta'ala dia rasa tak? Muskil kan jawab. Tapi bukankah itu sifat kesempurnaan? Bau, rasa, orang Ta'ala menyentuh tak? Istilah sentuh ni kasar, lembut, gebu. Dia yang buat lembut, gebu dia. Kerah, kematu, penjal. Dia tahu tak? Dia tahu. Takkan dia tahu dia yang buat. Betul? Dia merasa tak? Kerah, sejuk, lembut. Maksudnya deria yang boleh dikesan dengan, kalau di sebelah kita dengan kulit tu, panas, sejuk, gebu, kasar, lembut, kerah. Orang Ta'ala sabit tak sifat rasa tu kat dia? Tahu, memang tahulah. Kita bukan cerita tahu, rasa tak dia? Rasa manis, pasang, pahit satu, rasa sejuk, panas, gebu, kasar satu, bau, busuk, wangi, tiga sifat tu tak? Bau, rasa, sentuh. Asal istilah bahasa Arab idrak. Ada tak sifat idrak ni pada orang Ta'ala? Tu kita bercakap fahallahu idrakun, maka adakah bagi orang Ta'ala ni sifat idrak? Idrak ni apa? Asal terjemah mendapat. Adraka yudriku, idrak masdar tu. Tak dikatakan idrak, melainkan maksud idrak ni tiga sifat. Apa dia? Bau, merasa, menyentuh. Bau, merasa, menyentuh. Tiga tu. Itulah maksud idrak di sini. Ada tak pada orang Ta'ala? Fahalahu idrakun, munasabah akal macam mana? Kaedah kias macam mana? Kaedah kias. Kamalat orang Ta'ala tu, dia mendengar tak? Melihat tak? Berkata-kata tak? Sifat sempurna tak? Kalau dia mendengar, melihat, berkata-kata, dia membau tak? Menyentuh tak? Merasa tak? Okey, kias dia menyentuh tak? Ada tak Quran, hadis, ijma' kata membau, menyentuh, merasa? Ada tak dalam Quran biasa dengar terjemah ke apa? Dia lah maha merasa dan maha menyentuh. Ada? Dia lah maha membau dan maha merasa. Ada? Tak bisa dengar tak? Mana hantar? Tengok Quran semua. Kan dah bergelabar kita. Quran pun tak tahu semua, hadis pun tak tahu semua. Ambil je ulama bahas lama dah. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis sebut tiga ni secara spesifiknya. Tak ada. Tapi kalau tengok dengan faham samak basar kalam, sepatutnya ada tak sifat ni pada orang Ta'ala? Kita pun kalau tak ada sifat tu, cacat tak? Cacat. Jadi pada orang Ta'ala kalau tak ada pun jadi cacat juga tak? Itu sedangkan tu sifat kamalat tu. Fahalahu idrakun aula ataupun tidak? Fahalahu idrakun aula. Aula, kalau ikut ayat di situ je. Fahalahu idrakun aula, ada atau tidak sifat idrak? Khulfun, fi jawabil istifham khulfun. Bahasa syair pendek lah. Syair, nama pun syair nak buat ni pendek lah. Khulfun.
Ada khilaf. Maksudnya apa? Jadi khulfun tu dia jawab bagi fahal tu. Fahal lahu idrakun aw la. Khulfun fi jawabil sifam khulfun. Maksudnya untuk jawab soalan ni ada khilaf. Apa makna khilaf? Ada yang kata yes, ada yang kata no. Maksudnya ada ulama yang mensabitkan idrak, ada ulama yang tak mensabitkan idrak. Jadi ada yang kata ya, ada yang tidak. Kata ya pasal apa? Allah bersifat kamalat. Sebahagian daripada sifat kamalat tu dengan kaedah akli, apa dia? Membau, menyentuh, merasa. Satu je istilah dalam ilmu tauhid disebut idrak. Boleh. Antara sifat kamalat tu. Kaedah kias macam itulah. Pasal kaedah sama pasal kalam. Tapi sama pasal kalam ada nas. Membau, menyentuh, merasa tak ada nas. Yang tu yang ada ulama kata bab idrak ni tak ada. Maksudnya tak sabit. Siapa? Nas tak ada. Sama pasal kalam, nas ada. Walaupun nisbah nak sabitkan dengan akal tak kuat, tapi nas ada. Yang ni atas kaedah kias, berfikir sepatutnya ada, tapi nas tak ada. Di atas pandang sudut nas tak ada sifat idrak, membau, menyentuh, merasa kepada Allah Ta'ala. Satu, ada ulama kata naam, ada yang kata la. La apa? La yasbutu idrak pada Allah Ta'ala. Ada yang kata subut idrak pada Allah Ta'ala. Itu yang dia kata fahalahu idrakun awla fi jawabil sifam khulfun. Ada khilaf. Jadi ada khilaf maksudnya ada yang kata naam, ada yang kata tidak. Untuk mana kuat? Naam ke? La. Was inda qaumin sahha fihi al-waqfu. Dan di sisi satu kaum, ini pendapat ketiga, sahha fihi al-waqfu. Sahlah fihi fi idrak. Pada idrak ni al-waqfu oleh waqaf. Bahasa lain waqaf ni dipanggil tawakuf. Itu istilah. Apa ni tawakuf ni? Tawakuf ni maksudnya kita tak kata isbat, tak nafi. Itulah istilah tawakuf. Tawakuf ni berhenti, waqaf. Kan waqaf dah berhenti. Apa maksud tawakuf? Dan kenapa tawakuf? Tawakuf ni kerana ada min isbat wa nafi. Nak nafi yang tak boleh, nak isbat tak boleh. Nak nafi tak boleh pasal apa? Pasal idrak ni, membau, menyentuh, merasa ni sebahagian dia min kamalat, min sifatil kamal, sebahagian daripada sifat-sifat kesempurnaan. Satu tak boleh nafi. Nak isbat pun tak boleh. Pasal apa isbat tak boleh? Pasal tak subut membau, menyentuh, merasa ni, istilah dalam tauhid ni idrak, tak sabit idrak tu dengan nas Quran hadis. Jadi di atas tak sebut nafi, tak sebut idrak. Pasal tak sebut nafi, tak boleh nak isbatkan dia pasal tak ada nas. Tak boleh nak nafi pasal akal menerima ini sifat kamalat. Boleh faham? Pasal kaedah kita ahli sunnah wal jamaah menggunakan dua-dua perkara ni, apa dia, akli dan nakli, untuk memahamkan semua bab yang sabit dalam Quran dan hadis. Tak mengenepikan akal, tak mengenepikan nas. Dua-dua tu dipertimbang. Habis itu macam mana ni keadaan macam ni? Kaedah kita tawakuf. Bila tawakuf apa maksudnya? Kita i'tiqad sabit kamalat Allah Ta'ala. Antaranya idrak ni, itulah membau, menyentuh, merasa. Tapi kita tak bilang secara khas sifat ni pada Allah Ta'ala. Ta'adub. Kerana apa? Beradab kita, kaedah nak mensabitkan sifat Allah Ta'ala. Kita takkan kata melainkan yang sabit dengan nas, tapi kita tak nafikan sifat ni dengan akidah. Itu maksud tawakuf. Pasal apa? Tak subut dengan nas, tapi subut dengan akal. Walaupun sebut dengan akal, tak ada nas yang sebut. Betul nak buat macam mana? Tawakuf. Macam mana pun yang kita duk sebut, memang kita sebut, tak adalah. Kita kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, pasal, kalam. Ada tambah satu lagi tak? Idrak. Tak ada. Idrak ni antara kaedah Abu Hasan Asy'ari. Abu Mansur Maturidi. Dia sabit idrak. Kaedah Maturidiyah idrak. Satu disebut, kita sebut ni takat kalam ni, yang ni ittifaq.
Abu Mansur Maturidi dengan Abu Hasan Asy'ari. Allah mardu anhuma. Siap. Fahalau idrakun. Jadi istilah serah diterjemah tu, serah pada Tuhan, serah pada Allah Ta'ala dengan mana macam mana? Kita i'tiqad Allah Ta'ala ni sabit sifat kamalat, sifat kesempurnaan, tapi kita tak sebut apa membau, menyentuh, merasa tu pada Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal disiplin nak bubuh nama pada Allah Ta'ala, kita tak mereka nama Allah Ta'ala dengan sendirinya. Pasal dia adalah amrun tauqifi. Ada bab juga jumpa istilah tu nanti. Dia adalah perkara tauqifi. Tauqif maksudnya kita tak mereka-reka nama-nama, membau, menyentuh, merasa. Atau istilah ni, idrak ni, dengan kita create sifat tu sendiri ke Allah Ta'ala. Tidak. Walaupun akal menerima munasabahnya dan sifat ni sebahagian daripada sifat kamalat dengan semestinya, tak boleh nafi sama sekali. Dengan akal sabit, tapi jaga adab nak bubuh nama tu, kita tak nisbah pada Allah Ta'ala sesuatu melainkan dengan ada nas. Jadi tawakuf lebih baik. Siap. Satu juga nanti ke depan, nanti bicara tentang mana, baru bicara maknawiyah satu, nanti jumpa depan apa pula. Ada pula macam ni, sabit dengan nas, muka, tangan, mata. Ada sebut tangan kanan, ada sebut macam tu. Ada hadis pula sebut jari, genggam. Macam mana sebut betih? Macam mana ni? Nas ada, dengan akal bercanggah pula. Pasal apa bercanggah? Pasal Allah dia ilah, makhluk yang ada sifat ciri macam tu, muka, tangan tu sifat makhluk kalau ikut, bukan sifat Allah Ta'ala. Pasal Allah Ta'ala di atas faham wahid dia, ahad dia. Apa dia? La yaqbalul qismah. Mustahil dia ada kamiyah, mustahil dia berjuzuk, mustahil ta'addud. Ta'addud yang mumpasil, ta'addud muttasil, mustahil daripada dia. Pasal kul huwallahu ahad, inna ilahakum la wahid. Itu kalau ada nah macam ni macam mana? Kaedah dia lain pula lagi ke depan. Apa dia? Memang sabit nafs, tapi akal tak terima. Macam mana nak buat? Mestilah ayat tu bukan ayat muhkam, dia ayat mutasyabih. Maksudnya apa? Muhkam dia la ilaha illallah. Apa la ilaha illallah? Dia ghani an kulli man siwahu, makhluk yang muftakir ilahi, muftakir kullu ma'adahu ilaih, semua berhajat pada Allah Ta'ala. Allah dia tak hajat pada satu. Jadi kalau faham dia ada muka, ada tangan, ini menafikan sifat wahidiyah Allah Ta'ala, sifat ahadiyah Allah Ta'ala, menafi sifat ghani pada Allah Ta'ala. Bila nafi ni macam mana nak buat? Itu yang ulama kategorikan ayat-ayat Quran macam ni, dia mutasyabihat, dia bukan usul dalam qawaid akidah, dia kena bahas lain. Yang ittifaq ni, yang ni kita bicara ni, wujud, tidak, baqa, mukhalafat lil hadis, qiyam nafsi, wadaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, ittifaq, salaf, khalaf, sabit, nas, akli, nakli, idrak, sabit, akli, tak sabit, nakli. Tu ayat mutasyabihat, sabit, nakli, tak sabit, akli. Ada bahas nanti. Itu bukan bahas satu utama dalam bab akidah. Akidah mesti faham ni dulu. Kudrat, wujud, qidam, baqa. Yang ni ittifaq, nas, akli, nakli. Semua ulama khalaf, salaf, ittifaq, tak boleh nafi. Nafi kubur, apa khilaf. Itu jumpa akan datang insya-Allah. Seterusnya nanti seterusnya nama sifat tu pula kita akan jumpa makna wiyah. Tertib umum barahin kata apa? Summa yajibu lahu sab'u sifatin tusamma sifatin manawiyatan. Saja sebut matamu barahin tu mahal matamu barahin tu. Dia bagi power saja sebut matamu barahin, sebut mata ni. Buat Quran, buat hadis. Ulama kita dia dah tengok semua tu. Dia buat tu yang dia buat kesimpulan kitab. Ni pati hamba ambil. Jangan dia buat silap lah ngaji.
Situ dulu, sambung nanti insya-Allah. Hayyun alimun qadirun murid. Soal. Dan Ikhraq boleh bahas ni ulama apa sifat macam qadariyah tu ya. apa tak dibawa dalam maksudnya antara apa Ikhraq tu dengan sifat tu ini jadi pembahasan lagi dulu. Ikhraq dia lebih diutamakan. Betul. Antara idrak tu berbanding dengan ayat mutasyabihat. Wajhu, yad, yamin, ayun, apa tu? Idrak kuat lagi. Pasal dia ghani an kulli ma siwa. Kalau dia tak tahu macam kan menafikan ghani dia. Sedangkan ghani tu nak faham ghani tu macam mana? Nak faham ilah tu macam mana? Sifat ghani tu. Nak faham apa dulu ghani ni? Idrak dulu. Itu idrak dulu bahas. Baru ayat mutasyabihat. Wajhu tak perlu wajhu, tak perlu yadu. Tapi sabit dengan Quran. Betul? Makna macam tu ke? Dah mana nafi ahadiyah wahidiyah tu bahas lain. Tu yang dia jadi majazi. Dia istilahnya mutasyabihat. Macam mana keadaan mutasyabihat? Jumpa nanti. Satu disiplin tertib bahas macam ni. Kita tak pernah pun tengok Cik Wahab tu. Cik B Wahab. Pelik sikit lah Cik Wahab. Pak Wahab ada. Cik B tu dia tak bahas pun. Dia tak bisa dengar Cik Wahab. Encik Wahab lah. Cik Wahab lah. Bahas bab idrak ni kita dengar. Tengok muka masuk apa bahas ahli sunnah wal jamaah. Satu dia orang tak erti. Bahas idrak takwin tak tahu. Saya tak bisa dengar orang bahas. Sifat 20 ni orang tak pernah bahas. Pasal apa? Tak tahu dia orang punya akidah. Dia orang belajar benda lah. Tiba-tiba je cerita muka, tangan, mata. Subhanallah. Wujud tak bahas pun. Dia boleh kata belajar ni tak menyebabkan kita kenal Allah Ta'ala. Tak boleh beza Tuhan acong dengan Tuhan kita. Kita kata orang Ta'ala ada, Tuhan acong pun. Acong kata Tuhan dia ada. Punya bengap. Astagfirullah. Tak boleh, saya punya bahasa saya kan salah tu. Punya bengap ni, bengap. Orang tak faham apa maksudnya, apa yang sepatutnya kena bahas. Na'udzubillah. Hadana Allah la siratal mustaqim. Ni soal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.